Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sampai pada hadis yang ke-475. Wa an Amr ibn al-Harith akhi جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. Rawahu al-Bukhari. Daripada Amr bin Al-Harith, daripada akhi Amr bin Al-Harith. Amr bin Al-Harith adalah saudara lelaki kepada Juwairiyah binti Al-Harith. Yani Al-Harith Abi Dirar, maknanya Sayyid Bani Al-Mustaliq, Sayyid ketua Yahudi Bani Al-Mustaliq, yang mana dia telah memeluk Islam lah, kan, bersama dengan dua orang anak lelaki dia dan beberapa orang daripada kaum dia. Baik. Jadi dia adalah Ummul Mukminin, Juwairiyah adalah Ummul Mukminin radhiyallahu anhuma, dia dan saudara dia. Okey. Kata Amr bin Al-Harith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan ketika baginda wafat dinaran, satu dirham. Baginda tidak meninggalkan satu dirham dan tidak meninggalkan satu dinar dan satu dirham, dan tidak meninggalkan seorang hamba lelaki dan hamba perempuan. Dan tidak ada sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan ketika Nabi wafat kecuali bagal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Bayda, yang baginda menunggangnya, dan senjatanya sallallahu alaihi wasallam, dan tanah yang baginda jadikan dia sebagai sedekah untuk Ibn Sabil. Ibn Sabil maksudnya mereka yang terlantar dalam perjalanan lah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Disebut Ardon di sini, tanah di sini adalah sebahagian daripada tanah di Fadak dan sepertiga daripada Wadi Al-Qura, kan, dan satu saham daripada 1/5 daripada saham Khaybar, dan sebidang tanah daripada tanah Bani Nadir yang telah dirampas, kan. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan, tetapi Nabi jadikan ia sebagai sedekah untuk Ibnu Sabil. Baik, dalam hadis ini terdapat petunjuk bahawa mereka yang telah disebut daripada bekas hamba ataupun hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada hamba tadi telah mati ataupun dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada hadis ini juga diambil dalil bahawa Ummul Walad ni maksudnya wanita tu hamba dan dia melahirkan anak kepada tuannya, kan? Jadi dia juga dimerdekakan. Kenapa? Kerana Maryah Al-Qibtiyah, yang dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melahirkan Ibrahim bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia hidup, Maryah ni hidup selepas
kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan hadis juga menjelaskan bahawa para anbiya mereka tidak mewarisi ataupun tidak meninggalkan warisan, tidak mewariskan satu dirham, walaupun satu dirham, dan tidak juga dunia lah, dan tidak juga dunia. Apa yang mereka tinggalkan itu menjadi sedekah. Apa yang Nabi tinggal jadi sedekah, tidak diwarisi. Sebab tu Fatimah radhiyallahu anha, dia pernah datang jumpa Abu Bakar untuk minta apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW sebagai pusaka. Maka Abu Bakar baca hadis ni, bahawa Nabi SAW beritahu, nahnu ma'syarul anbiya lam nurithu walam nurath. Maka SAW, kami sekalian para anbiya tidak mewariskan ataupun tidak mewarisi, tidak diwarisi daripada kami harta benda. Okay? Begitu. Baik, ini di antara keunikan lah, keunikan agama Islam atau keunikan apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Mana ada dalam agama-agama ciptaan manusia perkara-perkara yang unik macam ni? Tak ada. Itu di antara satu tanda ataupun bukti kebenaran Islam dan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tidak ada kepentingan untuk Nabi dan tidak ada kepentingan untuk keluarga dia daripada sudut keduniaan. Tak ada apa yang Nabi tinggalkan, walaupun satu dinar, walaupun satu dirham. Adapun harta yang Nabi tinggalkan, tanah tadi, Nabi SAW jadikan ia sebagai sedekah untuk Ibnu As-Sabil. Itu di antara pengkhususan Nabi SAW. Adapun kita umatnya, kita bolehlah, kan, kita mati tinggalkan harta, tinggalkan. Sebab Nabi kata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi kata, an tatruka warathatakal aghniya'a, kan, bahawa kau tinggalkan waris kau dalam keadaan kaya raya, khairun, lebih baik daripada kau tinggalkan dalam keadaan mereka itu miskin. Yatakaffafuna an-nas, menadah tangan, meminta-minta kepada manusia. Nah, itu maknanya untuk umat dia sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk Nabi SAW, pengkhususan dia tidak meninggalkan apa-apa daripada keduniaan. Yang Nabi tinggalnya adalah, kan, harta akhirat, iaitu ilmu. Itu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam satu hadis kata, innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama walakin warathul ilma faman akhadahu bihadzin wafir. Semuanya para anbiya mereka tidak mewarisi dinar dan dirham, tetapi mereka mewarisi ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka telah mengambil keuntungan yang sangat besar. Itu yang ditinggal oleh para anbiya alaihimussalatu wassalamu ala nabiyyina salawatullahi wassalamuhu. Jadi mana apa yang mereka tinggalkan itu adalah sedekah. Sebab itu Nabi kata, ma taraknahu sadaqatan. Apa yang kami tinggalkan ianya menjadi sedekah. Ma taraknahu sadaqatun. Kemudian hadis yang seterusnya 476, wa an Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu qala, hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajha Allah ta'ala فوقع أجرنا على الله فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها متفق عليه. Daripada Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu katanya, kami telah berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naltamisu wajha Allah, kami menuntut wajah Allah subhanahu wa ta'ala, kami mengharapkan keridhaan Allah ta'ala. Fawaqa'a ajruna, maka berlakulah pahala kami atas Allah ta'ala, maka Allah telah memberikan ganjarannya kepada kami. Okay? Sama ada ganjaran dunia ataupun ganjaran akhirat. Maka di antara kami mereka yang mati dan tidak sempat makan daripada ganjarannya.
tidak sempat makan daripada upahnya ataupun hasil usaha dia, kan? Sedikit pun. Di antara mereka adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang terbunuh ataupun yang dibunuh pada hari perang Uhud. Seorang pemuda masih lagi muda, kan? Dibunuh pada perang Uhud dan dia hanya meninggalkan sehelai selimut radhiyallahu anhu wardahu. Dia hanya meninggalkan sehelai selimut an-namirah, kan? Kisaun mulawwanun min sufin, selimut yang diperbuat daripada bulu suf, kan? Tapi selimut yang tak besar pun, kecil ya. Maka apabila kami tutup kepala dia dengan selimut itu, maka zahirlah kakinya, kan? Tutup kepala dia dengan selimut tadi, nampak kaki dia keduanya. Bila kami tutup kakinya, maka nampak kepala dia. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menutup kepalanya, dan kami letakkan di kakinya itu sedikit ataupun sesuatu daripada daun idkhir. Daun idkhir daun yang rimbun, kan? Dia wangi daun tu. Kemudian dia kata lagi, Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu ta'ala wardahu, dia kata, dan di antara kami mereka yang telah masaklah hasilnya, buahnya, dan dia pun dapat memetiknya ataupun dapat memungutnya. Maksudnya mereka hidup di zaman kegemilangan Islam, zaman penaklukan wilayah-wilayah, kan, sehingga dihantar jizyah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, zadahullahu tanwiran wa tashrifah. Hadis muttafaqun alaih. Jadi apakah pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini? Kata Syekh Salim di sini dalam kitab Bahjatul Nazirin hafizahullah taala, yang pertamanya bayanu li sidqi salafi salih fi wasfi ahwalihim. Hadis ini menjelaskan tentang kejujuran, keikhlasan generasi awal umat Islam dalam menjelaskan tentang keadaan mereka di awal Islam macam mana. Di awal Islam penuh dengan kesempitan dan kesusahan dunia di awal Islam. Jadi mereka bersabar bersama dengan Nabi SAW sehingga satu masa nanti Allah Ta'ala berikan kepada mereka kekayaan ataupun harta yang datang melimpah ruah, kan? Mereka hidup dalam keadaan senang lah, begitu. Jadi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka tidak dilalaikan, tidak dialpakan oleh kehidupan dunia dan kesenangan duniawi. Bahkan mereka menjadikan keduniaan itu adalah sebagai jambatan untuk menuju ke akhirat dan meninggikan darjat mereka di sisi Allah Azza wa Jalla dalam syurga Al-Firdaus. Hadis juga menjelaskan tentang menjelaskan kepada kita bahawa bersabar menghadapi kesusahan dan kefakiran. Jadi hidup kita ni macam ni, hidup kita dia tidak statik, dia punya hidup kita. Dia ada turun naik dalam keadaan dia panggil ma'isyah kita, kehidupan kita tadi. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Kan, kadang-kadang kita makan berlebihan, kadang-kadang makan tak cukup. Itu biasa, itu dalam kehidupan dunia. Tapi selalunya tak macam itulah. Mungkin di permulaan kehidupan kita hidup dalam keadaan susah macam mak ayah kita dulu, kan. Mak ayah kita dulu terdengar cerita dia orang nak makan pun susah, kan? Terutamanya zaman penjajahan Jepun lah apalah, kan. Hidup lari terpaksa masuk dalam hutan, makan daun kayu apa yang ada dalam hutan dan sebagainya. Kita dengar cerita, kan. Susah, kan? Kadang-kadang makan nasi pun nasi saja. Lauk mak tangkap dekat sungai ikannya, kan. Jadi susahlah, pakaian pun tak cukup. Kenderaan ni memang jauh sekali lah, kan. Okey. Jadi maknanya nak cerita tentang sabar bersama menghadapi kefakiran dan kesusahan itu adalah daripada manazil. Manazil maksudnya tingkatan-tingkatan orang-orang yang baik-baik. Manazilul abrar, tingkatan ataupun darjat orang-orang yang baik-baik. Jadi maknanya orang itu kalau diuji dengan kesusahan dan kesempitan, maka dia bersabar. Maka dia akan dinaikkan darjat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia merungut. Jangan dia keluh kesah. Kan, bahkan dia bersabar dengan apa yang ada. Walaupun dia berusaha untuk menambah baikkan kehidupan dia, berusaha dengan cara yang halal, tetapi belum di taufik untuk dia, maknanya untuk mendapat kesenangan ataupun sedikit kita panggil kemewahan dalam kehidupan dunia. Tapi dia bersabar,
meneruskan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk di antara tempat-tempat darjat-darjat orang-orang yang al-abrar. Ini orang-orang yang baik-baik gitu. Ada juga menjelaskan bahawa tentang kafan, pengkafanan mayat ataupun jenazah, kan? Yang afdalnya adalah mengkafankan jenazah ni mestilah seeloknya kain yang menutupi seluruh jasadnya daripada kepala sampai ke kakinya. Kalau kain kapan tak cukup, kan? Tak cukup kain kapan, apa yang patut dibuat? Maka dimulakan dengan menutup bahagian atas lah, bahagian kepalanya. Kemudian bahagian kaki itu diambil daripada daun-daun ke apa-apa, ditutup di bahagian kaki tadi. Kemudian hadis juga menjelaskan bahawa orang mati syahid, ya, syahid macam Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan sahabat yang lain, ketika mereka mati syahid dalam peperangan, la tunza'u thiyabuhu, tidak ditanggalkan pakaiannya. Setengah ada orang beritahu, dia ni orang kata macam ustaz ke kot. Dia tengok sekali viral dalam YouTube ke apa, dia bercakap tentang orang mati corona. Dia orang mati corona, dia kata mati syahid, sebab tu tak ditanggalkan baju dia, bang. Kan? Di tayamum di atas pakaian tadi. Mana dia ambil ilmu ni? Orang macam ni merosakkan agama. Merosakkan agama dan merosakkan umat. Tapi menyedihkan, orang macam inilah yang dibawa masuk dalam TV dan televisyen. Dia angkat dia sebagai idola, kan, sebagai ikutan orang, sebagainya. Semata-mata kerana penampilan diri dia ataupun dengan tutur bahasa dia yang lemah lembut, sopan, itu menarik perhatian orang, kan? Tapi hakikatnya dia yang termasuk di antara dajjal min dajajilah, dajjal daripada para dajjal yang merosakkan agama. Dia bercakap dalam agama tanpa ilmu ataupun tanpa membuat rujukan terlebih dahulu. Kemudian dia bercakap orang mati corona, mati syahid, macam maksudnya macam orang mati syahid dalam peperangan lah, tidak ditanggalkan baju, kan? Ini diviralkan sampai orang semua baca, kan? Tapi tak tahulah. Jadi umat kita ni umat yang dipenuhi dengan kejahilan, kan? Tak nak ambil tahu tentang agama dia. Dia ambil tahu sikit-sikit cukup lah, kan? Boleh baca Quran sikit, boleh baca Yasin sikit, cukup lah dia kata agama dia macam tu lah, kan? Kalau ada orang tanya kita nak belajar pun, ustaz boleh tak nak belajar baca Quran? Nak belajar nak baca Quran, nak belajar boleh baca Quran je, takat tu je, baca Quran je, lain tak nak belajar. Itu yang kita selalu jumpa orang kalau dia nak belajar, dia datang cari kita, dia kata ustaz saya nak belajar, nak betulkan bacaan Quran saya. Quran itu ialah Quran itu memang kita disuruh kita belajar untuk baca, tapi bukan setakat tu saja. Bahkan lebih penting lagi adalah untuk kita memahami, menghayati, melaksanakan tuntutan dia, itu lebih penting. Tapi itulah dia kebanyakan manusia, begitulah dia kebanyakan, ya. Sebab kita masih diliputi oleh kejahilan dan tidak mahu ambil ambil berat tentang ilmu agama yang sepatut kita ketahui. Mana yang paling penting dalam segala ilmu agama tadi, kan? Itu ilmu tentang Allah Ta'ala, mengenal Tuhan, begitu, tauhid, aqidah. Jadi hadis menjelaskan bahawa orang mati syahid dalam peperangan ini tidak ditanggalkan bajunya. Bahkan ditanam sekali-sekali bajunya dengan darah-darahnya sekali lah. Gitu. Sebagaimana dikafankan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kemudian hadis juga menjelaskan bahawa kafan itu diambil daripada harta mayat, kan? Diambil daripada harta mayat. Walaupun dia tidak meninggalkan selainnya, tinggal itu yang ditinggalkan, maka dia ambil daripada itulah, ya. Jadi Mus'ab dia tinggalkan selimut, dia hanya tinggalkan selimut sahaja. Itu pun tak boleh menutup seluruh badan pun. Kemudian dia juga menjelaskan bahawa hijrah para sahabat as-sabiqin al-awwalin, generasi awal umat Islam, maknanya
bukan kerana dunia. Hijrah mereka bukan kerana dunia, kan? Ataupun bukan kerana nikmat yang mereka hendak mengecapinya, yang mereka minta segerakan di dunia. Itu bukan hijrah para sahabat radhiyallahu anhum. Akan tetapi hijrah yang mereka lakukan itu ikhlas, khalisatan, ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah yang membalas mereka di atas hijrah yang mereka lakukan itu dengan balasan pahala di akhirat. Ini kelebihan generasi awal umat Islam, iaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tidak ada siapa pun yang boleh challenge mereka, kan? Yang boleh menandingi mereka, kan? Sama ada generasi awal ataupun generasi sebelum mereka atau generasi selepas mereka daripada umat para anbiya alaihimussalatu wassalamu ala nabiyyina salawatullahi wassalamu. Kemudian hadis juga menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan keduniaan. Dunia ini Allah berikan kemewahan dunia, kekayaan dunia, kelapangan hidup di dunia, kan, keseronokan hidup dunia Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan kepada siapa yang Dia cintai, dan kepada siapa yang Dia tak cintai pun Dia bagi. Allah bagi dunia ni kepada semua orang. Tidak kita melihat kepada orang yang berkelebihan, orang kaya. Ada orang Islam, ada orang kafir, kan? Semua orang, semua agama, kan? Maknanya Allah beri. Bukan orang kafir susah, orang Islam senang, tak. Kadang-kadang orang kafir lebih senang daripada orang Islam. Jadi Allah bagi dunia ini kepada siapa yang Dia cinta, dan kepada siapa yang Dia tak cinta pun Dia bagi juga. Allah bagi. Baik, seterusnya daripada hadis ini, kullu makhluqin, setiap makhluk ini, setiap makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, setiap makhluk lah, tak kisahlah bila nama makhluk ni selain Allah Ta'ala lah yang Allah ciptakan, rezekinya dan bahagiannya daripada dunia ada, akan datang kepada dia, akan datang kepada kita rezeki kita daripada dunia ini. Kita kejar ke tak kejar ke, kita akan dapat apa yang kita telah dituliskan bahawa kita akan dapat perkara tersebut. Ya, walaupun kita tidak menuntutnya, tidak mencari-carinya, kan? Tidak, orang kata apa? Tidak menjengah ataupun memanjangkan leher untuk melihatnya. Tapi kalau jadi rezeki kita, kita akan dapat juga macam mana pun. Itu cerita dia. Hadis juga menjelaskan bahawa menyebut tentang siar, sejarah kehidupan para salihin, orang-orang salih. Kita sebut dalam kehidupan kita tentang sejarah orang-orang salih yang baik-baik ini, akan menjadikan kita ini maknanya bersedikit daripada dunia. Tidak menjadikan dunia tu sebagai matlamat kita. Yang penting dapat, tak dapat pun tak kisah. Kita mencari, berusaha mendapatkannya. Tiba-tiba tak dapat pun tak kisah. Dapat, alhamdulillah. Dengan dapatnya nikmat dunia tadi, dia akan dapat bertambah pahala dia dengan boleh bersedekah, kan, membantu orang yang susah dan sebagainya. Baik. Jadi menjadikan seseorang hamba itu, mana dengan kita menyebut sejarah orang-orang yang soleh, terutamanya para sahabat radhiyallahu taala anhum, bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia, kan, akan menjadikan kita ni tidak cinta dunia lah. Nah, kan, kita nak dapat, alhamdulillah. Tak dapat, kita tak ada masalah apa. Begitu. Dia tidak sampai kita ni jadi kemurungan, jadi susah hati, stres, tak dapat harta dunia yang kita idamkan. Gitu. Jadi seterusnya dia akan dapat melarikan diri, melepaskan diri dia daripada ikatan dunia ni, daripada tali dunia yang mengikat kita. Kita kalau kita sibuk dengan keduniaan, kan, kita akan, itulah mana dijauhkan kita ni daripada bersibuk dengan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab dunia tadi mengekang kita, menyebabkan masa kita, kan, hanya kita nak siapkan kerja kita, kemudian kita melambatkan menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita macam contohnya tidak dapat melaksanakan solat secara berjemaah dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kita nak habiskan dunia kita dulu. Baik.
Jadi dengan menyebut sejarah orang yang soleh, orang yang baik-baik ini akan menjadikan kita tidak ambil kisah dengan dunia. Kita akan meringankan beban kita daripada masalah dunia ni. Kan sekarang orang duk fikir masalah dunia sampai dia serabut kepala, sampai dia jadi contohnya akhirnya jadi gila, masuk wad apa? Sekretari apa? Wad sakit jiwa, wad gila. Kan? Begitu. Wa yatakhaffafu min athqaliha. Jadi dia akan maknanya bergerak untuk mengikuti rombongan orang-orang saleh yang akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat dalam keadaan Allah redha terhadap mereka. Ya? Gitu. Kemudian yang seterusnya, wa an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Daripada Sahl bin Sa'ad al-Khazraji al-Ansari radhiyallahu anhu wa an abihi, dia dan ayah dia kan daripada sahabat radhiyallahu anhu, tapi wafat semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Ayah dia termasuk di kalangan orang yang mati masa Rasulullah masih hidup. Kemudian disebut dalam dalam kitab para ulama disebut tentang Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi ni, dia termasuk di antara sahabat yang terakhir mati kan, di Madinah kan, yang mana umur dia 100 tahun kan. Baik, dan dia ni asal nama dia Hazinan judullah ya. Maka Nabi ubah, Nabi tukar nama dia sallallahu alaihi wasallam. Nabi tukar nama dia kan, nama sedih tadi kan, jadi nama Sa'ad. Nama pak dia, asal nama bapa dia tu nama Huzun kan, Huzun ataupun Hazan, maka ditukar jadi Sa'ad. Sa'ad ni maknanya bahagia lah, sedih tukar jadi bahagia. Rasulullah SAW bersabda, kalaulah dunia ini ada nilai, kalaulah dunia seluruhnya, dunia ni isinya ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala seberat sebelah sayap nyamuk, seberat sebelah sayap nyamuk, kalau ada nilai. Maksud dia sebelah sayap nyamuk ni kalau timbang tak naik apa pun. tak naik kan. Sayap nyamuk guna timbang emas pun saya ingat tak naik. Kan emas ada timbang dia sendiri kan. Dia boleh timbang yang ringan sangat tu. Ni sayap nyamuk, sayap sebelah pula tu. Kan kita ni hampir tak nampak sebelah sayap dia. Dan kita ni hampir tak nampak kalau nyamuk tu nyamuk yang kecil kan. Nyamuk Aedes kecil tu. Kita hampir tak nampak sayap tadi. Gitu. Kalau ada nilai di sisi Allah Ta'ala kan, sebelah sayap nyamuk tadi, dunia ni sebesar sebelah sayap nyamuk, nescaya Allah tidak akan beri minum kepada orang kafir. Allah tak akan bagi minum kepada orang kafir daripada dunia ini walaupun seteguk air, kalau dunia ni ada nilai. Maknanya dunia ni tak ada nilai si Allah Ta'ala. Allah bagi pada siapa yang nak, dia ambil ya. Siapa nak ambil, siapa nak ambil kan, orang Islam ke, orang tak Islam ke, ambil dunia ni. Hakikatnya kumpullah banyak mana pun, kita akan tinggalkan. Yang kita bawa bersama kita 3 helai kain kapan tu je lah kan. Dan itu pun akhirnya akan mereput, dan kita pun mereput sekali lah. Tak ada apa yang kita bawa. Dan di mahsyar besok dibangkitkan seluruh umat manusia, daripada Adam AS kepada manusia terakhir mati pada hari kiamat. Dibangkit dalam keadaan tak bawa apa-apa daripada dunia.
Lembu pun tak bawa, kerbau pun tak bawa, kambing pun tak bawa, kenderaan pun tak bawa, apa pun tak bawa. Yang bangkit dalam keadaan kita ni, kan, tidak berpakaian, tidak kita kata walau seurat benang tak ada di tubuh kita, kan, dalam keadaan kita telanjang bulat dan tak bersunat pula tu. Dalam keadaan macam tu kita dibangkitkan di mahsyar. Allahu Akbar. Inilah dia hakikat dunia yang manusia berlumba-lumba padanya, kan, yang berebut tender sana, berebut tender sini, kan, kerana apa? Itulah dia, kerana telah dikekang oleh hawa nafsu. Duit dikumpul ratus-ratus ribu, juta, kan, 2 juta duit ni. Itu pun tak cukup lagi. Tapi hakikatnya itu semua akan ditinggalkan. Seterusnya, hadis menjelaskan tentang kehinaan dunia lah. Hawan ad-dunya, Allahi, kehinaan dunia di sisi Allah Ta'ala, wa suqutiha indahu, dan dunia yang tak ada nilai. Tak ada nilai langsung, tidak ada harga langsung di sisi Allah Azza wa Jalla. Begitu juga para penuntut dunia ni. Para penuntut dunia, yang mana dunia itu menjadi cita-cita terbesar mereka ataupun matlamat utama mereka dan kesudahan bagi pengetahuan mereka. Jelas dalam hadis ini. Kemudian dia juga menjelaskan tentang qimatud dunya, nilai dunia, bi'an tuj'ala tariqan lidaril akhirah. Maknanya bagaimana dunia ini boleh menjadi sesuatu yang bernilai apabila dijadikan dia sebagai jalan untuk menuju akhirat. Wa mustanbatan lil a'malis salihah, dan dijadikan dia sebagai tempat untuk menumbuhkan bibit-bibit ataupun benih-benih amalan yang salih, amalan yang baik. Itu maknanya ni, kalau nak jadikan dunia ni sebagai sesuatu yang bernilai. Itu maksud dia. Kemudian lagi pengajaran pada hadis, jawazu darbil mathal at-taqrib al-ma'na lis-sami'. Harus kita ni kalau kita bercerita macam Rasulullah SAW cerita pada para sahabat, Nabi suka buat perumpamaan. Perumpamaan begitu dan perumpamaan begini. Disebutlah hadis tadi, kan. Baik, kemudian hadis yang seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala inna ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrillah ta'ala wa ma walahu wa 'aliman wa muta'alliman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya dunia ini, inna ad-dunya, sesungguhnya dunia ini, mal'unatun, adalah terlaknat. Mal'unah, terlaknat. Dan terlaknat apa yang ada padanya kecuali zikir kepada Allah, illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah Ta'ala. Wa ma walahu, dan apa-apa yang menyamai dengan zikir itulah. Dan orang alim, dan orang yang belajar, alim, menuntut ilmu, kan, para ulama dan juga para penuntut ilmu, aliman wa muta'alliman, yang mengajar dan yang belajar. Itu yang tak termasuk di kalangan yang dilaknati. Pengajaran pada hadis, jawazu la'ni kulli ma yub'idu 'anillahi. Harus melaknati setiap perkara yang boleh menjauhkan diri daripada Allah Ta'ala.
Kemudian wayulhi an zikrihi. Begitu juga harus melaknati sesuatu yang boleh melalaikan kita daripada berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya hadis ini dipertimbangkan atau dipertanggungkan di atas bab inilah. Bab mana zuhud ni, maksud dia melaknati dunia yang menjauhkan kita daripada mengingati Allah taala tadi. Maksudnya poin hadis dalam bab ni. Kemudian setiap apa yang ada di dunia ini, maka ia adalah la'ib. La'ibun walahun. La'ib maksudnya permainan dan kelalaian saja. Kecuali zikir kepada Allah dan apa yang menjadi sebab untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis juga menjelaskan tentang kelebihan ilmu dan ahli ilmu dan para penuntut ilmu. Kelebihan ilmu, kelebihan para ulama dan kelebihan para penuntut ilmu. Kemudian kata Syekh di sini Syekh Salim di sini hafizahullah, an-nas fi talabil ilmi. Manusia dalam menuntut ilmu terbahagi kepada dua bahagian. Manusia dalam menuntut ilmu terbahagi kepada dua bahagian, iaitu orang alim, guru, atau muta'allim ataupun pelajar, murid. Dan kedua-dua mereka berada di atas jalan petunjuk dan jalan kejayaan. Kemudian janganlah, dia kata di sini, engkau menjadi ahli kebendaan. Janganlah engkau menjadi ahli kebendaan, maka engkau akan binasa. Kemudian wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu ad-day'ata fatarghabu fi ad-dunya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah, janganlah kamu semua mengambil ad-day'ata, yakni al-aqar, yakni tanah ataupun ladang. Fatarghabu fi ad-dunya, maka kamu nanti akan menjadi gemar kepada dunia. Jadi hadis ni hadis hasan, kata Syekh ni hasan li ghairihi lah. Okey. Jadi hadis sangat pendek lah. Jangan kamu mengambil dhai'ah ni maksud tanah, ladang. Maka kamu akan menjadi gemar pada dunia. Kamu sayang nak tinggalkan dia. Dia akan menyebabkan kamu nanti akan berduka. Akan berduka macam mana? Bila hasil tak terjadi lah. Bila kamu tujuk tanam semua, tiba-tiba hasil tak menjadi. Jadi kamu akan berduka kan. Dia akan jadi kemurungan dan sebagainya. Kalau orang tak ada ilmu lagi tahu lah. Kalau ada ilmu dia tahu, dia boleh refer balik kepada semuanya di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan menimpa kita satu pun keburukan melainkan apa yang telah dituliskan oleh Allah Taala ke atas kita. Gitu. Kemudian apa dia pengajaran pada hadis yang kata Syekh di sini rahimahullah. Hadis tadi hadis hasan li ghairihi, wallahu alam. Pengajaran hadis. Jadi macam mana para ulama mereka menafsirkan hadis ini? Jadi macam al-Imam Al-Qurtubi dan al-Imam Ibn Hajar rahimahumullah menafsirkan hadis ini bahawa larangan anil istikthar, larangan daripada memperbanyakkan, menghimpunkan tanah-tanah kebun ni. Di sana ada 1 ekar, sana ada 1 ekar, sana ada 1 ekar, ada 30 ekar, ada 10 ekar. Berlambak tanah kita ni kan. Aset kita ni berjuta. Tapi duit tak ada pun. Duit tak ada, tanah yang banyak. Aset banyak. Jadi larangan dia kata al-istikthar min ad-dhiya' mimma yuaddi ila insirafil qalb. Yang mana dia akan membawa kita ataupun menarik hati kita untuk berpaling kepada dunia tadi. Dia akan menjadikan kita ataupun menyebabkan kita maknanya membawa kita ataupun menarik kita supaya cenderung kepada dunia. Kan? Jadi sebab kita harta banyak, kita sibuk nak menguruskan harta kita.
harta kita di berbagai tempat kan, sibuk dengan pengurusan harta. Ini dah bayar cukai ke belum, ini dah dah tanam semula ataupun belum, sini dah petik hasil ataupun belum. Jadi hidup dia, harian dia daripada pagi sampai ke malam duk fikir macam mana nak manage kekayaan dia. Masa bila nak baca Quran, masa bila nak sembahyang Jumaat, masa bila nak nak duduk dalam majlis-majlis ilmu, masa bila nak memperbanyakkan pahala. Kan? Semua itu boleh membinasakan diri dia lah, atau menyebabkan dia tu kerugian di akhirat, begitulah. Adapun mereka yang ada tanah, ada ladang yang memadai untuk kecukupan kehidupan dia, maka itu tidaklah ditegah. Itu tidaklah ditegah. Wallahu a'lam. Kemudian baik, wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin al-As, dia ni dia antara para sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis lah. Dia antara sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis, dan dia ni juga penulis hadis dan Quran, kan? Dan dia ada sahifah dia sendiri. Sahifah ni kitab hadis dia sendiri lah. Riwayat Abdullah bin Amr bin al-As. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Laisa ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara haditsan an Rasul minni illa Abdullah bin Amr bin al-As, fa innahu kana yaktubu wa kuntu la aktub." Kata Abu Hurairah, tidak ada seorang pun daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak hadis dia yang dia ambil pada Rasulullah SAW daripada aku. Maksud aku yang paling banyak sekali, kecuali Abdullah bin Amr bin al-As, dia menulis dan aku tidak menulis. Dia tulis, aku tak tulis. Wa kuntu la aktubu. Kemudian maknanya dia ni juga pernah kata lah, di antara manaqib dia radhiyallahu anhu, Abdullah bin Amr bin al-As ni, dia pernah kata, li'an adma'a dam'atan, kalau aku boleh menangis sekali menangis, kalau aku boleh menitiskan satu titis air mata kerana takutkan Allah Ta'ala, lebih aku suka daripada bersedekah dengan 1000 dinar. Allah, payah ha? Maknanya payahlah nak menangis kerana takut Allah Ta'ala. Kalau aku boleh menitiskan setitis air mata kerana takutkan Allah Ta'ala, lebih aku sukai daripada bersedekah dengan 1000 dinar, 1000 keping wang emas. Allah. Ya? Ini dia. Dan dia radhiyallahu anhu meninggal dunia di Mesir. Dia meninggal dunia di Mesir pada zaman fitnah Marwan bin Al-Hakam, ya, tahun 63 Hijriyah. Dikatakan, qila, bahawa dia mati di Mekah. Dikatakan dia mati di Syam. Jadi gitu kan, dikatakan dia mati kan di Mesir. Dikatakan dia juga mati di Mekah, dan dikatakan juga dia mati di Syam. Mana perawi-perawi ni dia berikhtilaf lah tentang Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhumah. Yang pentingnya mereka ni adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardahum. Baik, kata Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nu'aliju khussan lana. Khussan ni maksudnya rumah yang dibuat daripada kayu dan buluh lah, dan disalut dengan tanah, diikat kayu dengan buluh tadi kan, kemudian tanah liat tu tanah digaul dengan air kan, jadi tanah, jadi macam diuli tanah tadi, maka ditampal-tampal pada buluh dan kayu tadi. Kalau kita zaman kita ni simen lah, kita
kita pakai batu dan simen. Baik. Jadi kenapa dinamakan dia sebagai khus? Maknanya kerana dia berbeza dengan rumah-rumah lain sebab dia ada lubang-lubang. Kan dia buluh kan? Buluh tadi, buluh, jadi dia ada lubang-lubang angin masuk. Kan dia ada apa nama, ada circulation masuk bagus lah air dia, kan peredaran udara bagus. Dia kan sistem engineering zaman tu kan. Gitu. Depa pun hebat ya kan. Depa setiap zaman ni ada daya fikiran yang Allah berikan kepada masing-masing untuk kehidupan mereka, untuk tamadun mereka. Kan? Jadi tamadun kita macam ni, tamadun depa macam tu. Dia ada kelebihan masing-masing. Baik. Jadi kami sedang duk buat tu. Tengah duk repair je lah. Nabi SAW lalu. Faqala ma hadha. Nabi kata, apa ni? Faqulna qad waha. Dia kami kata, nak roboh dah rumah ni. Fanahnu nuslihuhu. Lalu kami pun merepairnya lah. Faqala, kata Nabi SAW, ma aral amra illa a'jala min dhalika. Aku tidak nampak melainkan ajal kematian tu lebih cepat daripada rumah ni. Subhanallahil azim. Ya, bagaimana Nabi SAW mengajar para sahabat supaya tidak cenderung kepada keduniaan. Kita kalau tak dapat dunia, kita berasa gelabah, kita berasa gundah, kita berasa macam yalah, lemah semangat, kan? Jadi kalau tak dapat apa yang kita impikan daripada keduniaan ini, padahal dia adalah jifatun, kan, adalah bangkai. Dunia ni bangkai ya, kan? Begitu. Yang manusia belum berlumba untuk mendapatkannya, hakikatnya dia adalah bangkai yang busuk, kan? Gitu. Allahu Akbar. Jadi pengajaran daripada hadis daripada dia, harus kita ni repair rumah lah. Harus renovation rumah, harus. Nak renovate rumah harus Wa islahuhu idza fasada, bila rumah kita rosak lah. Kalau rumah kita tak rosak, dah elok macam tu, kita nak islah, mana islah apa lagi? Itu nama dia tabzir. Itu nama dia pembaziran. Rumah dah cantik dah, dia langut naik, tengok Allah. Nampak tak cantik lah. Jemu dah tengok rumah pattern tu. Aku ni 10 tahun dah rumah ni, aku jemu lah tengok pattern ni, tengok tukar pattern lain pula. Kan? Cari arkitek yang hebat, yang mahal je arkitek kan. Arkitek tengok dia punya architecture dia macam mana. Kan? Jadi dia renovate rumah yang masih elok, macam yang dilakukan oleh sebagian orang. Ada kawan saya dia buat wiring, kan? Rumah tu dia kata, orang tu dia memang tengok tak elok, suruh roboh, buat balik. Buang ni, saya tak nak yang ni, buat balik. Tak cantik, buat balik. Kan? Duit, tak tahu, dia membazir duit sebab macam tu. Mana duit kita pun tak tahulah, tu dia dengan Tuhan, dengan ni lah. Tapi macam tak nak nilai duit tu di sisi dia. Orang ni, duit ni kalau tak nilai di sisi dia, dia tak kisah. Dia akan buang labu gitu kan. Pernah satu hari jumpa orang dekat kedai tayar kereta besar, kereta mahal. Dia duk cari rim, tukar rim. Saya kata, apa bang? Rim bengkok lah. Bukan rim yang bengkok, kepala saya yang bengkok, dia kata. Subhanallah. Dia kata kepala saya yang bengkok. Maksud dia apa? Maksud kita faham lah maksud dia. Dah jemu dah tengok rim tu, kan? Kita pun tengok rim tu cantik kan, tapi dia ada yang dia berkenan lagi. Duit banyak. Jadi duit dia tak ada nilai di sini dia macam tu. Kita ni kalau duit dan nilai sini kita, 10 sen pun kita akan ambil. Yang 10 sen yang tertimbus dengan pasir depan rumah kita tu kan, ni 10 sen ni, ambil. Subhanallahil azim. Gitu. Jadi haruslah maksudnya, kan, apabila rumah kita dah rosak dan nak roboh kan, boleh membahayakan ahli keluarga dan sebagainya. Gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya, bagi pemimpin pula, bagi ketua pula, kan, dia kena sentiasa mencari-cari lihat tentang keadaan rakyat dia.
Kan bagaimana keadaan kehidupan mereka, mereka ni hidup susah ke, senang ke, membazir ke. Kalau nampak macam membazir, nasihat kan. Kenapa buat macam ni? Kan? Gitu. Dan dia menggalakkan atas apa yang boleh memberikan kepada mereka kebahagiaan, kejayaan hidup dunia dan akhirat. Nasihat tadi. Kemudian harus kita ni bertanya. Harus kita memberi soal lah, soal yang mana perkara tersebut pada zahirnya, kan, yang tidak, maknanya tidak memberi, contohnya tidak penting lah bagi kita, kan, contohnya gitu. Antara pengetahuan, maksudnya di sini kata apa, harus kita bertanya untuk kepastian lah. Harus kita bertanya untuk kepastian apakah sesuatu yang kita lihat itu, ya, tiada kaitan dengan ilmu dan amalan, kan. Maksudnya orang berilmu, dia ni takkan nak buat benda macam tu, kan. Jadi macam pelik lah orang berilmu buat benda yang macam tu, kan. Jadi maknanya tanya untuk kepastian. Macam Nabi SAW tanya Abdullah bin Amr bin Al-As lah, kan, tentang tu, kan. Tapi dia kata rumah kami nak roboh dah. Nabi tak kata jangan repair, Nabi tak kata. Tapi Nabi kata aku nampak tu cepat lagi, mari cepat roboh lagi daripada rumah ini. Gitu. Jadi apa yang patut kita lakukan sebagai manusia yang peka, yang kita kata ada ilmu, pengetahuan, apa yang patut kita lakukan? Yang ni kita, Syekh dari sini rahimahullah, kita kena letakkan kematian itu di hadapan mata kita. Subhanallahilazim. Letakkan kematian tu di hadapan mata kita macam mana? Adakah kita boleh menjamin bahawa kita sekarang berada pada pukul 5 ataupun pukul 6 ni, bahawa kita akan waktu maghrib ataupun selepas isyak ni kita akan masih berada di atas muka bumi ni? Mungkin waktu isyak nanti kita dah dalam perut bumi, kita dah dikuburkan oleh orang. Subhanallah. Kalau kita nak kata mungkin sejam kita mati tak dikubur, tak, itu agak payah sikit lah, sebab ada pengurusan. Tambah kita kena ada surat polis nak kebumikan jenazah. Tambah zaman COVID ni lagi payah. Kena ada pihak hospital nak kena mari pastikan dia ni kena positif ke negatif ke apa semua. Kena ikut SOP, kalau positif pula kan, tak boleh ke bumi terus pula. Lepas tu pula nak kena selenggara jenazah tadi, orang yang mari selenggara tu, kan, pakai macam orang naik ke bulan, kan. Sebab apa? Sebab safety lah, maksud dia, kan, jaga nyawa tadi, kan. Begitu. Jadi kita tak pasti. Yang pentingnya mungkin kalau lepas isyak ke pukul 12 malam ke, mungkin masa tu kita dah disoal oleh Munkar dan Nakir, dah tanya soalan. Marabbuka, ma dinuka, man hadha rajul ladzi bu'itha fikum. Begitu. Jadi kita kena letakkan kematian tu di hadapan mata kita. Contohnya ketika kita nak solat, kita kena anggap solat itu solat yang terakhir, solat last bagi kita. Bila kita tahu kita solat tu last bagi kita, maknanya kita akan buat yang terbaik, insya-Allah. Begitu. Kemudian ada juga menjelaskan bahawa kewajipan kita lah sebagai seorang Muslim, bahawa kita jangan sibuk sangat dengan keduniaan ini, kan, sehingga menyebabkan kita sibuk daripada menuntut akhirat dan melupakan tempat kembali kita, iaitu Darul Akhirah, kan, tempat asal kita di sana. Dunia ni hanya didatangkan kita untuk diuji kita, kan. Kalau kita berjaya dalam peperiksaan ini, maka dapatlah rizal yang memuaskan kita, hati kita lah, kita selamat lah. Kalau kita tak berjaya dalam peperiksaan ini, rizal tak bagus, maka kena denda. Wa ma yadhlimu rabbuka ahada, Tuhanmu tidak menzalimi seseorang pun. Itu dia hadis yang seterusnya, insya-Allah disambung di masa yang akan datang, باذنillah taala wa taufiqihi. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.